Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat? Mak. Sudah makan? Belum. Allahu Akbar. Tak pun tak makan lagi ni. Makan apa ni? Aduh, Rasyad tengok bola ke semalam Rasyad? Saya tengok final, saya tak tengok yang tu. Ayah saya bagi pilihan nak kat final ke tak? Tengok final Saya tengok final. Okay, Ramsyah tengok bola? Tengok juga? Oh, tak tengok. Okey. Ni Adif ni. Tengok Adif ni. Semalam tengok ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tadi kelas apa tadi? Tadi kelas apa tadi? Sebelum start di kelas apa? Sains. Sains. Belajar sampai mana dah sains? Electricity. Oh, electricity lagi. Dalam tu lagi. Kita apa? Allahu Akbar. Okey, mana kita sementara ni kita tunggu kawan-kawan kita ni, bolehlah awak nak pergi ambil air ke, nak pergi apa ke, boleh. Pergilah sementara tunggu kawan-kawan kita ni. Ustaz, kita akan start kelas dalam 2 minit lagi lah. 2 minit kita akan start kelas. Kita start sekarang ni kata kawan-kawan dah terlepas pula kan. 2 minit lagi, 2 minit lagi. Okey, boleh kita ke start kelas kita. Okey. Ada. Adriana, okey. Ya, saya. Ya, silakan. Puteri Gunung Ledang dia real ke fake? Entahlah. Rasa macam fake je. Awak rasa fake ke betul? Saya tak tahu. Ayah saya kata real lah, mak saya kata fake. Kalau awak tanya Ustaz, kalau awak tanya Ustaz pun tak tahu. Tapi kalau setakat yang Ustaz tahu mungkin boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab kita tak tahu. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Bunian itu wujud. Bunian memang wujud. Ingat, bunian memang wujud. Ustaz tak kata untuk wujud. Bunian memang wujud. Cuma Puteri Gunung Ledang tu Ustaz tak tahu. Kalau awak tanya Ustaz, bunian wujud ke tidak? Bunian wujud. Bunian pun adalah makhluk Allah. Kita tahu, bunian pun adalah makhluk Allah. Cuma kita tak tahu. Wah, Adif, bendera Itali terus Tengok tak semalam? Tak tengok? Masa tukar. Awak tak tukar. Perancis dah keluar lah Rasyad. Tak kisah. Suka hati saya. Ini komputer saya. Boy. Okay, Ustaz tanya awak Rasyad. Dekat situ awak akan nampak ada 2 bintang, betul? Dekat bendera awak tu ada nampak 2 bintang, betul? Rasyad ada tak tahu? Hilang lah Rasyad. Ustaz nak terang kat dia tak tahu pula. Ada 2 bintang tu. Kenapa dia letak bintang kat situ? Awak kena tahu tu. Kenapa letak bintang dekat atas tu? Semua tu ada sebab dia. Okay. Boleh dah ni kita start kelas ni. Boleh dah ni. Boleh start kelas Wan Syahir okey? Wan Syahir sihat ke? Wan Syahir okey ke tu? Okey, Ustaz. Sihat. Alhamdulillah. Okey semua sihat Semua dalam keadaan sihat Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita boleh mulakan kelas kita lah Kita mulakan kelas kita Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya kena bangun sikit. Asyik duduk je kan. Okay, we start our class by reciting doa. Kita istighfar dululah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan Allah Ta'ala memudahkan urusan pelajaran kita. Okay. Ustaz ni kenapa bangun? Ustaz nak bangun lah. Asyik duduk je. Bangun pula. Okay. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okey. Kita baca doa nama Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rashid, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Sabur, Ya Ghaffar, Ya Mutakabbir. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami segala ilmu-Mu, segala kebijaksanaan daripadamu, hikmah daripadamu. Semoga kami dapat menjadi anak-anak yang soleh, kami dapat menjadi anak-anak yang memberi manfaat kepada kedua ibu bapa, dan moga-moga dengan berkat ilmu yang kami belajar pada hari ini dapat kami menjadi khalifah-Mu di muka bumi. Amin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, first of all, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Ustaz harapkan awal semua sihat. Biasalah tengah-tengah hari ini Ustaz lag. Okay, sorry. Tengah-tengah hari ini mungkin Ustaz saya lapar lah. Syah mana Syah? Syah? Oh Syah. Tak ada dah Syah. Ya Ustaz. Dengar penat tu. Mak masak apa hari ni Syah? Mak saya kerja hari ni Ustaz. Ustaz duduk dengan siapa kat rumah? Duduk dengan makcik saya Ustaz. Okey. Awak tak sihat je okey ke tu Syah? Okey Ustaz. Syah? Oh Syah. Dah makan belum? Ya. Orang lain tu. Belum. Belum. Lapar ke sekarang? Lapar Ustaz. Pergi ambil makanan. Makanlah apa-apa depan kelas. Pergi makanan. Syah lapar. Tak ada makanan. Tak ada makanan. Oh, Syah. Okey. Makan angin lah makan angin. Boleh makan angin. Okey. Syah. Pergi minum air lah apa. Okey, anak-anak muda Ustaz ajar kesian kepada yang lapar Ustaz. Okey, Ustaz pun tak ada makanan. Kan ketawa Ustaz pun tak ada makanan kat sekolah ni. Anak-anak muda Ustaz. Ada makanan Ustaz. Untunglah ada makanan. Apa kita doakan. Okey. Anak-anak muda Ustaz ajar awak cara nak minum air dengan kenyang. Ustaz tak ada lantas sahur tak apa. Alah kita relax lah nak mula-mula kelas ni tengah-tengah hari ni. Okey. Ustaz ajar cara kepada awak cara nak minum air dengan kenyang. Kenapa Ustaz dekat sekolah? Ustaz datang sekolah sebab Ustaz seronok mengajar kat sekolah. Kalau Ustaz mengajar kat rumah, Ustaz kesian anak Ustaz tiba-tiba datang nak main dengan Ustaz. Ustaz rasa kesian. Ustaz tak sampai hati. So Ustaz tak boleh nak mengajar. So Ustaz kena datang sekolah. Okey. Ustaz ajar awak satu ilmu baru Macam mana nak minum air tapi kenyang. Dia macam ni. Kalau awak ada gelas, mana gelas Gelas. Gelas Okeylah. Inilah gelas Katakan gelas.
Okey, gelas ni, okey, ni gelas Ustaz tunjuk kepada awak. Okey, gelas ni, awak selalu minum air. Bila awak minum air macam biasa kan? Minum air macam biasa je. Dia ada cara dia nak minum air dengan kenyang. Katakan ini straw. Awak minum air, selalunya awak akan minum sampai ke tengah-tengah supaya awak rasa sejuk. Ataupun kalau awak nak ke bawah, nak bagi rasa manis. So macam mana nak bagi rasa minum air dalam keadaan yang kenyang? Awak minum di permukaan air. Apa maksud permukaan air? Kalau air tu dekat tengah-tengah, awak minum atas dia. Minum sikit-sikit. Jangan minum dalam air. Jangan letak straw dalam air. Letak straw betul-betul atas air tu. Letak straw atas air tu. So awak minum. Kemudian awak akan masuk air, dalam masa yang sama masuk angin dalam awak punya mulut. Tak percaya, awak lepas awak minum, awak akan sendawa. Lepas tu awak akan rasa macam sedikit kenyang. Itu Ustaz punya style lah. Kalau Ustaz rasa Ustaz tak ada makanan banyak ni. Ustaz minum air dekat permukaan, ambil straw, minum dekat permukaan dia. So, minum sikit-sikit. Dia air akan kurang sikit, tapi angin tu akan masuk. Ustaz, kalau tak ada straw, soalan yang bagus. Ustaz, kalau tak ada straw. Okay. Ustaz cerita kepada awak. Ustaz, air saya ada segelas je. Tapi macam mana saya nak bagi kenyang? Dengar. Minum yang dekat permukaan ni hadis. Minum dekat garisan air tu. Akan masuk angin sikit. Suruh minum sikit-sikit. Air kurang. Air pun berkurangan. Awak pun dapat kenyang sikit lah. Tak adalah macam kenyang. Banyak sikit-sikit je. Okey. Seterusnya. Penat lah. Ustaz penat je minum air atas tambah angin. Okey. Soalan daripada Ulfah ni baik. Ustaz macam mana kalau saya tak ada straw, saya nak minum air dengan kenyang? Dengar. Kalau awak nak minum air dengan kenyang, tapi awak tak ada straw, minum tanpa berhenti. Raihan lah, silap lah. Straight minum, awak akan kenyang. Tapi itu bahaya untuk awak, takut awak tersedak. Minum. Dalam Islam pun kita tak digalakkan. Dalam Islam kita sunnah minum 3 kali teguk. Minum 3 kali kan. Kalau Ustaz saya lapar, awak minum air teguk sekali. Awak tak berhenti. Terus awak akan rasa kenyang. Tak percaya awak buat. Semuanya atas izin Allah. Tapi usahanya macam tu. Ustaz macam tu. Ustaz tak ada air banyak, terus Ustaz minum seteguk. Okey, itu cara dia. Ustaz, saya lapar jugalah. Air pun tak ada Ustaz. Air tak ada, Ustaz tak ada nak bantulah. Air tak ada pun Ustaz tak ada nak bantu. Okey, itu dia. Okey, tengah-tengah hari ni bincang pasal air pula. Okey. Now, nama dia Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz. Oh, alhamdulillah Laila. Tahniah. Ustaz doakan semuanya selamat. Okey. Sekarang Ustaz nak tanya, tengah-tengah hari ni tak semangat ni, tengah-tengah hari ni. Ulfah Hana, sekarang ni kita tengah belajar hadis apa Ulfah? Cerita sikit hadis apa yang Kita tengah belajar hadis obeying parents dengan false witness. Apa tu? Itu apa tu? Berkaitan dengan apa tu? False witness apa tu? Itu berkaitan dengan apa tu? Berkaitan dengan apa tu? Cuba terang kat Ustaz sikit. Kita kena dengar cakap mak ayah. Tak ingat pula. Lagi? Ulfah? Awak mute kenapa Ulfah? Dengar cakap mak ayah dengan Itu. Ya, silakan. Kita kena dengar cakap kita kena dengar cakap mak ayah, jangan syirik kepada Allah, jangan fitnah orang. Okey, jangan fitnah orang. Okey, bagus. Satu lagi, ini hadis ni berkaitan dengan apa? Hadis ini berkaitan dengan dosa. Macam Rehan cakap, dosa dalam banyak-banyak dosa besar. Dosa apa yang paling besar sekali? Itu hadis tu. Dalam banyak-banyak dosa, dosa apa yang paling besar sekali? Pertama, dosa syirik. Kedua, derhaka kepada mak ayah. Yang kedua, fitnah ataupun saksi yang menipu. Kita baca sikit hadis supaya ambil berkat hadis. Okey. An Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, nak tak aku bagi tahu kepada kamu? Ustaz tak tulis ni, susah ni. Ala unabbiukum, nak tak aku bagi tahu kepada kamu semua? Biar kabaril kabair, dalam banyak-banyak dosa-dosa apa yang paling besar sekali?
Qulna bala ya Rasulullah. Sahabat pun kata nak tahu Rasulullah. Muhammad kata apa? Qala isyraku billah. Apa isyraku billah? Syirik kepada Allah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Awak sembahyang, awak solat. Dalam masa yang sama awak pergi sembah patung. Dalam masa yang sama awak pergi sembah kucing awak. Itu syirik. Wa uququl walidaini, dan derhaka kepada mak dan ayah. Kejap lagi Ustaz tunjuk kat situ. Wa uququl walidaini. Apa maksud derhaka kepada mak dan ayah? Anak-anak muda Ustaz, derhaka kepada mak dan ayah adalah salah satu tanda kiamat. Betul Ustaz, betul. Nabi Muhammad SAW sendiri pun cakap, wa antalidal amatu rabbataha. Dalam hadis Matan Arba'in hadis yang kedua, bila malaikat datang menyerupai manusia, malaikat tanya kepada Nabi berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan tanda-tanda dia. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata salah satunya wa antalidal amatu rabbataha, dan ibu melahirkan tuan dia. Ibu melahirkan bos. Kenapa ibu nak melahirkan bos? Nak cakapnya, ibu melahirkan anak. Anak ni jadi bos kepada mak. Mak basuh pinggan. Anak mengarahkan mak. Anak yang suruh mak, asyik masak ayam, masak kicap je, masaklah paprik sekali. Mengarahkan mak. Nampak anak-anak muda Ustaz? Nampak? Nabi dah pesan dah. Anak yang derhaka ni adalah tanda-tanda kiamat. So kalaulah awak rasa awak derhaka kepada mak ayah awak sentiasa melawan cakap mak ayah awak sentiasa suruh mak awak buat, mak basuh baju, mak basuh pinggan, mak masak ini, mak buat itu. Awak sebenarnya salah satu tanda-tanda kiamat. Wa antalidal amatu rabbataha. Sebab tu Nabi kata derhaka kepada mak dengan ayah ni dosa besar. Dosa yang sangat besar. Jangan lawan cakap mak dengan ayah. Mak dengan ayah ni pun manusia macam kita. Mak dengan ayah ni manusia macam kita. Mak dengan ayah ni kita pun ada salah dia. Bukan kita salah, mak dengan ayah pun ada salah dia. Tapi kalau kita nampak mak dengan ayah kita buat salah, tegur baik-baik anak-anak murid Ustaz. Mak ni semalam dah bagi tahu. Itu kurang ajar namanya. Dapat kat Ustaz, tak dapat tangan, kaki Ustaz bagi. Tak adalah contoh. Jangan macam tu. Mak dengan ayah kita ada kekurangan diorang. Bila kita nampak kekurangan, tegur dengan baik. Jangan naikkan suara dengan mak dengan ayah. Mak dengan ayah awak marahlah macam mana awak pun, jangan naikkan suara. Dengar, baik mak, minta maaf mak. Itu je. Mungkin bila mak dengan ayah kita marah kita, mungkin sebab diorang tengah penat. Mungkin sebab diorang tengah stres fikir banyak benda. Mungkin sebab mak ayah kita nak buat benda lagi banyak lagi. Kita kena faham benda tu. Jangan. Nabi tak bagi. Allah pun tak bagi. Wa kana muttaqian fajalasa, kemudian Nabi duduk. Ala wa qaulu zur, Nabi kata bercakap menipu. Wa syahadatu zur, saksi yang menipu. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur, saksi yang menipu, bercakap menipu. Nabi punya ulang sampai sahabat bila Nabi nak berhenti ni? Nabi nak tunjuk kata menipu dan memfitnah, menjadi saksi palsu, itu semua dosa-dosa yang sangat-sangat berat. Okey. Okey, sampai itu saja. Ada soalan? Tak ada, Ustaz kira awak faham Lepas ni kalau Ustaz suruh awak terang, awak boleh terangkan. Okey. Ada soalan? Okey, tak ada. Anak-anak murid Ustaz, to be fair, untuk fair kepada kelas 5 Latif, 5 Alim. Tadi Ustaz cerita sirah kepada diorang. Ustaz, kadang-kadang bila mak dengan ayah saya marah saya senyap je sebab mak saya suruh jangan buat ayah stres sebab ayah kerja susah. Betul. Bagus. Maksudnya awak memahami mak dengan ayah awak sebab awak nampak ayah awak kerja susah. Bagus. Mak awak ajar awak benda yang betul. Anak-anak murid Ustaz, awak ni ada ke tidak ni? Ada tak ni? Tak dengar suara pun. Ada. Okay. Ada. Okay, boy. Jangan marah Ustaz. Okay, to be fair, tadi Ustaz dah ceritakan sirah kepada sedikit lah sebelum kita masuk kan. Ustaz, kalau murtad dikira dosa berat, murtad dikira syirik lah. Sebab kita menduakan Allah, kita pergi sembah benda lain. Syirik.
Tapi murtad ni dia keluar Islam terus. Murtad pun adalah antara dosa berat. Okey, Ustaz terang kepada anak-anak. Okey, Ustaz terang sikit sirah lah sebelum kita nak terus. Kita nak relax sikit, nak tegang-tegangkan orang, nak relaxkan urat-urat pening kita tu. Ustaz tanya awak satu soalan lah. Okey. Dalam banyak-banyak nabi, nabi apa yang paling handsome sekali? Yang awak tahulah. Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf. Irfan. Nabi Muhammad. Yusuf. Nabi Yunus. Nabi Yusuf. Okey, dalam banyak-banyak sirah yang kita belajar anak-anak murid Ustaz, kita selalu dengar Nabi Yusuf ni handsome. Tapi ada satu lagi nabi yang handsome betul. Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Nabi Muhammad handsome ke? Ya, Nabi Muhammad handsome anak murid Ustaz. Dalam kitab dia terangkan, Nabi Muhammad ni, dengar ni Ustaz cerita ni. Nabi Muhammad ni dia ada rambut yang panjang sampai ke paras bau. Ustaz, panjang rambut Nabi Sulaiman? Ya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rambut panjang sampai ke bahu, paras bahu. Okey. Kemudian Nabi Muhammad punya rambut sentiasa rapi, sentiasa nampak berminyak, clear. Nampak kemas, handsome. Kemudian lagi, badan Nabi Muhammad ni Ustaz nak cerita awak, Ustaz kena bangun. Sirah. Okey. Badan Nabi Muhammad ni ibaratnya dada dengan perut Nabi Muhammad flat. Apa maksud flat? Nabi Muhammad tak buncit buncit gerbuk, buncit. Rata. Maksudnya dada dengan perut Nabi Muhammad rata. Sekata je. So maksudnya sama. Tak ada tiba-tiba gerbuk macam tu, tiba-tiba macam tu besar. Tak ada. Nabi Muhammad flat. Clear. Badan Nabi Muhammad tegak. Sasa. Dan Nabi Muhammad berjalan laju. Kalau Nabi Muhammad ni orang ibaratkan setakat yang Ustaz belajar, Nabi Muhammad ni kalaulah Nabi Muhammad berjalan ibarat macam turun bukit sebab laju sangat. Itu Nabi Muhammad. So Nabi Muhammad ni handsome. Satu hari satu malam bila awak pernah tahu tak full moon tu apa? Full moon. Apa full moon? A moon that is very light, doesn't have light on it. Yes, full moon adalah, ini saya tunjuk kat awak. Full moon adalah bulan penuh. Bulan, ya Kaiser, bagus. Bulan penuh, full moon. Kalau awak type full moon, cantik tak? Awak akan tengok kalau full moon, bulan akan berada pada ketika keadaan yang cantik sekali. Tapi satu malam tu bila Rasulullah lalu, sahabat tengok Rasulullah tengok bulan. Tengok Rasulullah tengok bulan. Tengok Rasulullah tengok bulan. Dia kata, ya Allah, dia kata, muka Nabi Muhammad lagi cantik, lagi berseri daripada bulan. Awak bayangkan macam tu. Kita tengok bulan, seronok tengok bulan. Betul Ustaz, kalau awak rasa stres, awak tengok langit. Ustaz, saya rasa pening Ustaz. Tengok langit. Awak akan rasa tenang. Tengok je langit. Tengok langit, awak akan nampak malam-malam kan. Ustaz, saya rasa pening lah. Malam-malam tengok langit. Tengok je langit. Tengok langit, tengok bintang, tengok bulan. Ini sahabat ni kata, dia tengok bulan, dia tengok Nabi. Tengok bulan, tengok Nabi. Muka Nabi cantik lagi rupanya. Handsome lagi Nabi daripada bulan. Nampak? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah habis. Sekarang Ustaz nak cerita berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ustaz dah pernah cerita belum macam mana Nabi Yusuf ni nak Allah gambarkan Nabi Yusuf ni handsome macam mana? Dah cerita belum? Belum. Saya kan dah pernah. Belum. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, ini Ustaz. Ustaz nampak kan Ustaz share Al-Quran ni? Okey. Ini dalam surah Yusuf ayat yang ke-30. Nampak. Okey, ceritanya macam ni anak murid Ustaz. Nabi Yusuf ni, kita tahu Nabi Yusuf ni sebelum tu panjanglah cerita dia. Diringkaskan cerita Nabi Yusuf dijual kepada orang istana. Lebih kurang macam tu lah. Panjanglah cerita dia. Ustaz nak cerita daripada awal. Okey. Nabi Yusuf ni dijual dekat orang istana. Orang istana. So Nabi Yusuf jadi hamba. Dia jadi slave dekat istana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai satu tahap queen dekat istana tu. Apa itu queen? Queen tu apa queen? Ratu. Queen tu adalah isteri raja. Queen dekat istana tu rasa suka dekat Nabi Yusuf. Queen tu dah umur berapa dah, tapi dia rasa cinta kepada Nabi Yusuf. Nampak? Ibaratnya macam ni lah. Ibaratnya macam ni.
Ada ibaratnya makcik berumur 50 tahun. Cinta, dia rasa suka dekat Syah. Dia rasa fall in love dengan Syah, katakan. Dia tengok Syah ni, alah handsome Syah ni. Lebih kurang macam tu. Dia satu generasi ya Ustaz. Katakan ada atuk nenek dekat jiran dekat rumah depan tu umur 70 tahun. Dia tengok Rashad sikit punya handsome. Ya Allah, saya sukalah Rashad ni, contoh ibaratnya macam tu. So, queen dekat raja tu, queen dekat istana tu, dia dah berumur dah. Umur dia dah jauh dah daripada Nabi Yusuf. Tapi bila dia tengok Nabi Yusuf, dia rasa seronok. Dia rasa dia jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dia cuba untuk goda Nabi Yusuf buat benda yang tak elok. Dalam Quran ada cerita benda tu. Saya cerita kepada awak. Dia cuba goda Nabi Yusuf untuk buat benda tak elok. Nabi Yusuf tak nak. So Nabi Yusuf kena penjara. Nabi Yusuf kena penjara sebab adalah dia kena fitnah apa semua tu cerita panjang lah, cerita panjang. Okey, kemudian diringkaskan cerita. Masuk ayat yang ke-30 anak-anak murid Ustaz. Waqala niswatun fil Madinah. Apa maksud dia waqala niswatun fil Madinah? Dan orang-orang perempuan di bandar. Bahasa mudah orang sekarang ni makcik-makcik bawang. Makcik-makcik bawang ni dalam Al-Quran yang Allah dah sebut dah. Ada rupanya makcik-makcik bawang ni ada. Makcik bawang, makcik potato, makcik serai, makcik keledek, makcik tomato semua dah ada dah. Apa? Waqala niswatun fil Madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih. Maksudnya apa? Makcik-makcik bawang, perempuan-perempuan dekat bandar ni duk kata apa benda lah isteri kita, apa queen tu dengan budak pun boleh jatuh cinta. Makcik bawang, mulut tak boleh berhenti. Dia kata apa benda lah queen tu. Nampak? Makcik bawang tu. Ya, zaman dulu pun mulut-mulut ni dia kata apa benda lah queen kita tu. Dia dah apa benda dia pergi bercinta, dia nak pergi suka dekat hamba lelaki dia tu. Waqala satu fil Madinati imra'atul aziz turawi fatah an nafsi. Apa benda tu? Kemudian apa? Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Makcik-makcik bawang ni kata apa? Dia ni gila agaknya. Makcik bawang ni kata dekat queen dia orang, dia ni gila agaknya. Dia ni sesat agaknya. Macam mana dia ni boleh suka, dia ni boleh jatuh cinta kepada hamba lelaki dia tu. Nampak? Sambung lagi. Ustaz, bila nak belajar ni, belajarlah ni. Serah sikit. Kemudian, falamma sami'at bimakrihinna. Bila queen tadi dengar makcik-makcik bawang ni bersuara, makcik-makcik bawang ni tulis post kat Facebook, makcik-makcik bawang buat live streaming, katakan. So, itu zaman bila tu Ustaz? contoh. So, queen ni kata, okey, baik. Dia kata, wahai makcik-makcik bawang sekalian, datang ke istana aku. Falamma sami'at bimakrihinna. Bila dia dengar, kam, arsalat ilaihin. Datang semua dekat istana aku, datang. Arsalat ilaihin naw'atadas lahunna muttaka'a. Kemudian dia sediakan buah kepada dia orang. Okey? Semua duduk. Okey, bagi buah. Wa taskull wahidatin minhunna sikina. Sikina. Wahidah satu. Sikina pisau. Okey. Kemudian apa? Kemudian dekat sini queen tu kata apa? Okey, semua duduk. Duduk. Okey, nah buah. Wahidatun minhunna sikina. Setiap satu daripada orang tu kita bagi pisau. Okey dah. Okey, kupas buah. Kita nak makan-makan, kira macam nak makan-makan lah. Okey, duduk, makan, kupas buah. Waqalat ikhruj alaihin. Kemudian queen tu panggil, Yusuf, masuk. Ni semua orang tengah potong bawang. Macam mana ni? Okey. Yusuf, masuk. Waqalat ikhruj alaihin. Masuk. Kemudian falamma ra'ainahu akbarnahu. Syah tahu. Okey, sabar. Syah tahu. Bagus. Kemudian bila dia nampak Nabi Yusuf masuk, orang makcik-makcik bawang ni tengah-tengah potong buah kan. Bila dia tengok Nabi Yusuf, akbarnahu. Apa maksud akbarnahu? Dia orang terpegun. Dia orang rasa adore. Dia orang rasa, wow, ni apa benda ni? Dia orang potong sambil terang tengok Nabi Yusuf. Punya handsome Nabi Yusuf ni. Sampai, Syah, sambung Syah cerita ni Syah. Silakan Syah.
Sampai diorang terpotong jari tapi tak perasan. Pandai. Wa qatta'na aydiyahun. Terima kasih Syah. Sampai diorang terpotong jari diorang. Sampai diorang masa diorang terpotong buah, dia kupas buah. Nabi Yusuf masuk akbar nahu. Diorang rasa impressed. Diorang kata he is so attractive. Wow. Sampai satu tahap Allah sebut dalam Al-Quran, wa qatta'na aydiyahun. Sampai diorang terpotong tangan diorang tak sedar tangan diorang tengah luka. Punyalah handsome betul-betul. Ibaratnya macam kalau Syah lalu makcik-makcik ni makan tak lalu, makan sampai suap kat hidung, suap kat telinga, tak sedar tengah suap kat telinga sebab handsome sangat. Lebih kurang macam tu. Oh, Ulfah kata saya tengok Prophet sorry. Betul. Ustaz, semua ke terpotong? Tak semua terpotong. Dia terpotong sampai tak sedar. Wa qatta'na aydiyahum, sampai terpotong tangan dia. Sambung lagi. Wa qulna hasya lillah. Wa qulna hasya lillah. Ma hadza basharan. Sampai ni makcik-makcik bawang ni kata apa anak-anak murid Ustaz? Makcik-makcik bawang ni kata, ini apa ni? Ini bukan manusia. Nampak? Makcik-makcik bawang ni bila dia tengok, oi, punya handsome lah ni. Punya cantik lah muka dia ni. Ini bukan manusia. Mahadha basyara. Ini bukan manusia. Ini bukan manusia. In haza illa malakun karim. Ini bukan manusia. Ini malaikat ni. Nampak? Allah gambarkan Nabi Yusuf ni macam-macam. Allah gambarkan sampai satu tahap perempuan sampai terpotong tangan. Sampai bila masuk terpotong tak sedar tangan tengah berdarah. Kemudian dia orang bercakap lagi. Ini bukan manusia, ini malaikat ni. Nak kata handsome betul Nabi Yusuf ni. Ini tak tahulah kalau ada zaman sekarang ni. Siap toreh tangan agaknya. Itu saja sirah kita pada hari ini. Okey, ada soalan? Okey, sebab awak pun minta sirah itu kan. Saya cerita sirah kepada awak. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Hari ni kita tak akan belajar benda baru. Hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat latihan saja. Okey? Semalam kan kita dah buat latihan. Okey, semua keluarkan buku fiqh. Hari ni kita buat latihan saja. Ustaz tak nak ni banyak-banyak belajar tak buat latihan nanti awak tak ingat. Semua keluarkan buku fiqh. Okey, keluarkan buku fiqh. Tunjuk kat Ustaz nak tengok betul ke awak ada. Okay, good Syah. Terima kasih. Okay. Keluarkan buku fiqh. Okay, keluarkan buku fiqh. Tunjuk ke Ustaz. Bagus Al-Huda. Ustaz nampak buku awak. Bagus. Okay, terus. Okay, good. Okay, good. Okay. Ada ke? Okay, semua. Okay. Sekarang semalam kita dah buat muka surat 16, 17, 18. Kita ada masa 30 minit lagi. Semalam 16, 17, 18. Dalam masa 30 minit, Ustaz nak awak buat sampai muka surat 24. Ustaz ulang. Buat latihan sampai muka surat 24. Okay. Okay, sampai muka surat 24. Okay. Boleh tengok buku teks kan Ustaz? Boleh tengok buku teks. Okay, boleh tengok buku teks. Okay. Tak usah nak kena. Tak. Muka surat 16. 16 kan semalam kita dah buat. 16 sampai 18 kan? 16. So sekarang sambung je sampai 24. Habiskan tajuk pengurusan jenazah. Okay. Okay, sekejap Ustaz nak masuk dulu. Okay, Ustaz nak masuk. Okay. Okay. Okay, boleh mula terus. Kalau ada soalan, boleh tanya Ustaz. Syekh kita ni je, kita buat latihan. Kita buat latihan je ini.
Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan wa qalat ikhruj ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fastaqsam ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. Okay. 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 16, 17, 18. Okay. Okay, siapa yang dah siap? Tak, Ustaz kena masuk dulu ni. Tak boleh ni, Ustaz kena masuk dulu. Okay. Okay, Ustaz nak semua buat 16 sampai muka surat 24. Kan Ustaz kata tak nak bagi kerja sekolah. Okay, kita buat latihan dalam kelas. Okay. Ustaz masuk awak punya Zoom sekejap supaya Ustaz boleh tunjuk kepada awak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, Ustaz pasang zikir lah sambil-sambil kan. Sambil-sambil kita ini kita pasang zikir. Semoga tenang hati kita. Okay. Okay, ini dia. Ada masalah tanya Ustaz. Sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi. Okay, Ustaz stop share ni. Awak boleh dengar tak zikir tu? Tak dengar? Oh, okay. Maksudnya Ustaz kena share lah. Okay. Okay, kalau ada soalan boleh tanya Ustaz ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله. Okay, lagi berapa minit kita akan bincang by muka surat. Kita akan bincang by muka surat. Okay, awak boleh buat dulu. Salawatul Karim Syahra wa hawla alfa. Kalau ada soalan tanya tau. Rasulil mu'alla Salawatul Karim Syahra wa hawla alfa alfin ala Rasulil mu'alla Salawatul Karim Syahra wa hawla alfa alfin ala Rasulil mu'alla. Ya Allah, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Ali. Okay, kalau ada masalah boleh tanya Ustaz. Muka surat berapa, muka surat apa. Okay, dalam masa 2 minit lagi kita akan bincang dekat muka surat 18.
Jangan risau, baca je dulu. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuh al-arifina. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuh al-arifina. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. أمتنا على دين الإسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عالم الغيب والشهادة، Ustaz, Ya, فأنبئكم بما Ustaz. كنتم ya saya. Muka surat 22 macam mana? Muka surat berapa? Muka surat 22 macam mana? Muka surat Muka surat 22. 22 macam mana? Muka surat 22. Okey, itu cara solat jenazah. Cara solat jenazah, awak boleh tengok dekat kaifiat solat, tengok bahagian solat jenazah. Yang 28 ke? Sekejap saya tengok. Sekejap. Ni muka surat 28, ya betul 28. Lajunya 22 dah. Oh, 28 lah. Ya. Ya yang 28 tu. Yang 28 tu. Itu rukun. Itu rukun solat jenazah. Tapi 28 rukun. Ke page 30? 30. Sekejap.
Sama je, rukun dengan cara tu sama je. Boleh. Ambil yang rukun pun tak apa. Ambil yang rukun pun tak apa sebab sama je. Okay. 30 pun boleh juga. Contoh Ustaz, ni 30 kan. 30 kan. 30. Ini dia kata lengkapkan kaifiat cara. So yang pertama niat. Yang kedua apa? Takbir. Nah, sama je. Awak ambil rukun pun tak ada masalah. Okay. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, I did my work on fiqh. Ya. I did page 19 and 20. I did 20 yesterday because I Okay. thought it was 18, but it was 20. So I did 20 already. Oh, okay. Okay, tak apa. Terus buat. Okay. Ustaz, Ya. untuk muka surat 22 buku aktiviti, nombor 5 saya tak jumpa kan? Nombor 5. Okay, nombor 5. Muka surat 22 Okay, awak boleh tulis kat sini. Sini Ustaz ni macam banyak je Ustaz kan? Okay. Kalau ikutnya kaifiat solat jenazah ni samalah macam rukun solat jenazah. Sebab rukun tu lah benda yang awak buat. Rukun tu lah benda yang awak buat, tak apa. Nombor 5 tu awak tulis. Niat nombor 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Awak kalau tak cukup ni. Dia bukan 5 je ni. Dia kena ada 6. Sebab cara solat jenazah. Tak apa, awak tulis je mana yang muat. Okay. Tulis je. Okay. Okay, kita tengok. Okay, saya nak tengok muka surat 18. Okay. Ustaz keluar pula. 812. Okay. Okay, tengok. Okay, Ustaz, yang page 23 ni ke? Okay, 23. Okay, ya. Yang page 23 kena tulis maksud dia sekali ke? Tak payah. Cuba awak tengok dia punya arahan. Lafaz niat sahaja. Lafaz niat apa yang bahasa Arab tu? Okay. Also, all these times when I was doing tasawwur, my nene was helping me and she was very helpful. Alhamdulillah. Arfan, send my regard to your nenek. Okay, what do you want to say? Say that thank you so much. Cakap kat nenek awak terima kasih sebab membantu Ustaz. Yeah, I done that before. Okay, bagus. Okay. Kenapa Ustaz ada 2 muka ni? Mana Ustaz ada 2 muka ni? Okay, muka surat 18. Okay. Muka surat 18. Sekejap Ustaz spotlight. Okay. Muka surat 18. Okay, siapa nak tolong jawab muka surat 18 ni? Okay. Ini adalah kaifiat cara memandikan jenazah. Okay, yang pertama ni apa? Ustaz baca yang pertama. Letakkan jenazah di tempat yang lebih tinggi dan dalam keadaan baring terlentang. Okay, nombor 2 jawapan dia apa? Tutup keseluruhan tubuh jenazah dengan kain. Okay, tutup keseluruhan tubuh jenazah dengan kain. Okay, betul? Ini jawapan yang atas ni kan?
Okey, bagus. Okey, yang ketiga. Siapa nak tolong jawab yang ketiga ni? Yang ketiga siapa nak tolong jawab? Kalau tak ada, Ulfa tolong bacakan jawapan nombor 3. I know all the answers. Bersihkan najis pada tubuh jenazah dan tekan sedikit perutnya supaya keluar kotoran. Keluar kotoran. Okey, bagus. Okey. Arfan, number 5. Can you read number 5? Oh, that. Okay. Okay, try. I don't really know how to read Jawi, but I'll try because. Yes, good. I love you. Try. Good. Okay, number 5. I know the answer. It's just I don't know how to speak the Jawi. Okay, it's okay. Uh, Is it the answer? Is it number 2 the answer? Yeah, that one. Yeah, that Okay. one. Okay, It's just good. I don't know how to read. Okay. Yeah, that one. The ja thingy. Okay, this Ja thingy. chu. This is chu. Yeah, ju. Chuchi. 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 Okay. Chuchi. Good. Cuci gigi. Cuci gigi dan Mulutnya. mulut. Why is mulut? Your mouth. Yes, bagus Arfan. Your answer is correct. Number 5, cuci gigi dan mulutnya. Bagus. Okey, seterusnya nombor 7, Raihan boleh tolong Ustaz? Okay, Ustaz baca nombor 6. Ratakan air ke seluruh badan dengan air sabun sebanyak 3 kali. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7 ni apa Raihan? Tolong. Bilas dengan air bersih keseluruhan badan. Bilas, okey betul. Bilas air bersih ke seluruh badan. Nombor 8, siram dengan air yang bercampur dengan kapur barus dari atas kepala hingga ke hujung kaki. Okey, bagus. Okey, muka surat 19. Okey, muka surat 19 siapa nak tolong jawab ni? Siapa nak tolong jawab? Ini mengkafankan jenazah. Okey, siapa nak tolong jawab nombor sini? Ambil mikrofon je, tak perlu Ustaz. Ambil mikrofon je, siapa nak tolong jawab? Nak Ustaz? Okey, silakan. Kafankan jenazah dengan menggunakan kain berwarna putih. Bagus. Mengkafankan jenazah dengan menggunakan kain berwarna putih. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya siapa nak tolong jawab? Terus je cakap. Ya. Okey, Ulfa silakan. Kain kafan Dihamparkan mengikut ukuran jenazah. Bagus, mengikut ukuran jenazah. Betul? Seterusnya, nombor 2, siapa nak jawab? Tak ada? Saya. Silakan. Yang mana yang apa? Digalakkan. Digalakkan menutup tempat-tempat tertentu dengan kapas. Dengan kapas. Bagus. Sebagai contoh tempat tertentu tu macam mana? Nak tutup kapas tu kat mana? Hidung, Betul? Satu lagi? telinga, Telinga. Okey, bagus. Jangan sumbat mata pula. Mata tak tengok kapas. Mata suruh tutup je. Okey, bagus. Terima kasih Haflah. Yang ketiga, siapa nak jawab yang ketiga ni? Kain? Ketiga siapa nak jawab? Ustaz tak dengar suara lelaki lagi selain daripada Arfan. Kain sekejap. Kain. Kain kafan ditutup meliputi seluruh badan. Good, seluruh badan. Okay. Last but not least. Ini kalau boleh Ustaz nak minta Hadif tolong baca yang last ni. Kita siap. Muka surat 19 ni.
Kait dengan tali kain di hujung kaki, lutut, pinggang dan badan dan hujung kepala setelah dikafankan dengan sempurna. Okey, bagus. Ikat dengan tali kain. Jangan ikat dengan tali pinggang pula. Ikat tali pinggang, tali rantai motor, tali rapia, tak nak. Guna dengan tali kain. Okey, bagus. Okey. Muka surat yang seterusnya. Muka surat 20. Siapa yang dah siap muka surat 20? Saya. Dah siap tak? Apa ni? Siapa tu? Saya tu. Aflah. Okey, Aflah. Okey, Aflah. Tolong Ustaz, mana nombor 1? Okey, sekarang ni soalan dia. Baca soalan betul-betul. Nomborkan rukun solat jenazah mengikut urutan. Okey, kena tengok urutan. Dia punya, okey, rukun solat jenazah. Okey. Yang pertama dia macam mana? Niat. Niat. Bagus. Yang pertama niat. Yang kedua? Berdiri betul. Good. Benda kedua berdiri betul. Ketiga? Takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Good. Takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Betul. Okey, dah clear. Seterusnya? Nombor 4? Takbir dan membaca solat. Selawat. Selawat. Takbir dan membaca selawat. Okey, betul. Okey, nombor 3, nombor 4 ni betul. Nombor 5? Takbir dan membaca doa untuk jenazah. Okey, betul. Takbir dan membaca doa untuk jenazah. Nombor 5. Okey, terus. Takbir dan membaca doa untuk sekalian orang Islam. Ini nombor berapa? Nombor 6. Okey, betul. Nombor 6. Okey, good. Last kali. Memberi salam. Memberi salam. Okey, bagus. Okey, seterusnya muka surat 21. Siapa nak tolong jawab? Siapa yang dah siap? 21. Ulfah lagi. Okey, tak apa Ulfah. Teruskan Ulfah. Yang pertama, syarat jenazah yang disembahyangkan. Nombor 1. Jenazah orang Islam. Jenazah orang Islam. Bagus. Yang kedua. Bukan mayat mati syahid memerangi kafir. Okey, bukan jenazah yang meninggal disebabkan syahid waktu lawan dengan orang kafir. Yang ketiga, Jenazah telah dimandikan betul. Kecuali mati syahid. Okey, jenazah yang telah dimandikan kecuali mati syahid. Okey? Okey, bagus. Tiga-tiga betul. Okey, nombor 22. Nombor 22 ni sama sebenarnya yang kat situ. Okey, nombor 23 pun boleh tulis. Nombor 24 awak tengah buat kan. Kita apa nombor 24. Okey? Okey kelas. I think that's all from me. Dah pukul 12.56 dah. Okey. I think that's all from me. Siapa yang belum siap, okey awak boleh siapkan. Siapa yang belum siap, awak boleh siapkan. Ustaz nak bila ni? Tak ada. Ini untuk latihan awak sahaja. Ini untuk latihan awak sahaja. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni okey. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kenapa makin berkurang? Tadi macam ramai dah tadi. Okay. Okay, I think that's all from me. Ustaz harapkan kita dah habis belajar berkaitan dengan pengurusan jenazah. Moga-moga kita ada sedikit ilmu, dapatlah kita amalkan dan ingat Allah Ta'ala boleh ambil nyawa kita bila-bila masa. Bila-bila masa. So bila Allah Ta'ala buat bila bagi kita mati bila-bila masa, pastikan kita beramal dengan baik. Okay? Okay, I think that's all from me. Thank you so much. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.